Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Jemput masuk. Jemput tuan-tuan dan puan-puan ke dalam live kita pada tengah hari ini di dalam program Basuh Al-Baqarah ataupun bedah surah Al-Baqarah. Waalaikumsalam. Puan Siti Nakiah orang pertama memberikan salam. Waalaikumsalam. Puan Nolisa Sofia. Waalaikumsalam tuan-puan semua yang memberikan salam. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Welcome. Jemput masuk ke rumah kita, iaitu page Mudah Mengaji.my. Dalam program Al-Quran kita pada hari ini, program harian kita iaitu Basuh Al-Baqarah ataupun nama panjang dia Bedah Surah Al-Baqarah. Apa khabar tuan-tuan semua? Apa khabar semua, sihat ke? Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Yang mungkin sedang bertugas ketika ini, saya ucapkan selamat bertugas, selamat menunaikan tanggungjawab sebagai tanggungjawab tuan-tuan yang sedang bekerja ketika ini, bertugas ketika ini. InsyaAllah kalau tuan-tuan tak sempat nak buka, nak tonton ataupun dengar, insyaAllah boleh share dulu. Nanti tuan-tuan boleh tonton siaran ulangannya kelak nanti, insyaAllah. Bagi yang mungkin sedang beristirahat, boleh pemasak sebagainya ke, ataupun sedang masak kat rumah tu, sambil-sambil nak dengar kan mengaji kita, saya ucapkan selamat datang juga, jemput masuk juga kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan yang masak bertambah sedap masakannya. Yang sedang berehat tu insyaAllah mendapat manfaat sambil berehat, mendapat manfaat Al-Quran. Waalaikumsalam tuan-tuan yang berikan salam. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah. Terus jemput masuk tuan-tuan. InsyaAllah masuk aja, terus panggil kawan-kawan kita. Kita masuk aja, terus panggil kawan-kawan kita. Share kan. Tekan button share. Ataupun kita tag nama rakan kita dekat komen sana. Ataupun kita panggil lagi kawan-kawan kita. Mungkin kalau kita sedang bekerja tu, ada kawan-kawan kat sebelah tu, boleh panggil sama. Boleh panggil sama. Tengok sekali pun tak apa. Tapi kalau tengok seorang satu lagi bagus, insya-Allah ya. Alhamdulillah sihat puan. Alhamdulillah sihat. Baik. Jadi sebelum saya teruskan, boleh dengar tak suara? Boleh dengar tak suara saya? Jelas tak suara saya? Boleh komen sikit. Kalau jelas, boleh komen jelas. Kalau jelas, boleh komen jelas ya, insyaAllah. Kalau tak jelas, saya dekatkan sikit dia punya mikrofon ni. Mungkin jauh ke, mungkin kan. Jadi tak boleh dengar. Yang sedang berniaga, alhamdulillah, Tuan Khairul kita sentiasa berniaga dengan dengan ditemani dengan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar. Alhamdulillah, moga-moga perniagaan terus maju, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, alhamdulillah jelas. Baik, yang pertama sekali tuan-puan, saya nak ucapkan ataupun saya nak memohon maaf tuan-puan atas kesulitan yang berlaku semalam kerana saya tak dapat bersiaran semalam. Semalam sebenarnya saya dalam perjalanan daripada utara menuju ke bandar pula kali ni. Sekarang saya berada di, tak adalah bandar sangat. Sekarang saya berada di Selangor pula. Setelah beberapa hari di utara, kita balik sini pula, balik ke Selangor pula, insya-Allah. Alhamdulillah selamat sampai. Jadi semalam tu saya tak sempat nak maklumkan tuan-tuan. Tak sempat nak maklumkan kepada tuan-tuan, saya tak dapat nak bersiaran semalam. Ada dalam kereta. Jadi tak sempat nak bagi tahu. Jadi mohon maaf tuan-tuan yang menunggu, yang bertanya-tanya, ada ke tak ada ni? Ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih sahabat semua yang datang daripada seluruh pelosok Semenanjung, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia. Saya ucapkan syabas semua. Kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini, insya-Allah. Yang baru pertama kali join, jangan lupa, jangan takut, jangan segan, jangan takut, jangan segan, insya-Allah kita mengaji perlahan-lahan. Saya sihat. Kenapa suara lain ke? Mungkin mikrofon ni, saya pakai earphone, mikrofon dia mungkin menyebabkan suara dia jadi lain sikit. InsyaAllah Yang penting boleh dengar suara, okeylah, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, jadi tanpa membuang masa, bolehkah kita nak mulakan? Dah bersedia? Jadi kalau dah bersedia tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak baca
Muka surat 46. Tuan-tuan yang ada Quran boleh terus buka muka surat 46. Kita nak baca awal muka surat 46 tu, iaitu ayat yang ke-270 di dalam surah Al-Baqarah. Sekali lagi ya, muka surat 46. Mana yang ada Quran boleh terus buka muka surat 46 ayat 270, ayat atas sekali. Kita nak mula daripada atas sekali, insya-Allah. Mana yang tak ada Quran, insya-Allah boleh join sama-sama dengan kita. Boleh tengok dekat skrin masing-masing, handphone masing-masing, ataupun kalau tak boleh nak tengok, mungkin sedang bekerja sebagainya, boleh share dulu. Atau boleh dengar saja. Yang penting tuan-tuan, bantu saya sharekan sebanyak yang mungkin. Kita sebarkan surat cinta ilahi ini ke seluruh alam ini, insya-Allah. Baik, dah bersedia semua? Jadi kalau dah bersedia, insya-Allah kita mulakan dulu. Jom kita sama-sama. Kita tadah tangan, kita baca doa Rabitah. Ikut saya sama-sama ya, insya-Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasih-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah yang baru sama-sama join dengan kita, yang ucapkan selamat datang. Selamat datang, waalaikumsalam saya ucapkan, insyaAllah. Terus buka muka surat 46. Kita nak baca ayat 270, insyaAllah. Jom kita bagi memberkati lagi kelas kita pada tengah hari ini. Jom sama-sama kita kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, yang baru bersama-sama, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Waalaikumsalam saya ucapkan, yang berikan salam. Terus buka muka surat 46. Kita nak mula dengan ayat 270 di sini. Mulakan. Jadi yang baru pertama kali join, jangan lupa tekan button share. Masuk je terus tekan button share. Kita share sebanyaknya surat cinta ilahi ini kepada ramai sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey, jom. Saya bacakan dulu mana, insyaAllah. Boleh tengok dulu atau boleh ikut bersama, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم. Okay, kita berhenti dekat situ. Nazartum, kita berhenti situ.
Okay, ayat dia panjang lagi. Jadi kita berhenti situ. Jom kita tengok satu-satu tuan-tuan. Jangan takut, jangan risau. Semua orang boleh mengaji. Semua orang boleh mengaji, semua orang boleh baca Quran. Jadi jangan takut. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama tuan-tuan. Yang pertama sekali, ini adalah huruf waw berbaris di atas bunyi dia wa. Macam biasa tuan-tuan, gerakkan bibir dan dibuka mulutnya. Gerakkan dua bibir dan dibuka mulutnya sebab dia berada atas wa. Jangan dimuncungkan sepenuhnya. Jangan muncung sepenuhnya sampai habis. Ini jadi wo. Ya. Gerakkan bibir dan buka mulutnya wa. Kemudian huruf mim berada di atas, kemamkan bibir kita sebentar dan buka mulut juga. Wa, ma. Waw gerakkan dua bibir tapi tak bercantum bibir dia. Huruf mim kita gerakkan dua bibir sehingga tercantum bibir atas dan juga bibir bawah. Kemudian dibuka mulutnya untuk menyebutkan dari atas ma. Begitu. Wa, ma. Jumpa dengan alif yang datangnya bersama-sama dengan ombak di sana. Nampak? Huruf alif datangnya bersama-sama dengan ombak. Dia tak datang seorang-seorang. Dia ditemani dengan ombak. Jadi berapa harakat ombak ini? Macam biasa tuan-tuan. Ombak ini kita baca dengan 4 harakat. Boleh? 4 harakat boleh. Ataupun 2 ayunan. Macam mana? Tengok saya buat. Buat sama-sama tuan-tuan kat rumah. Wa ma. 2 ayunan tu. Wa ma. 2 ayunan. Bersamaan lebih kurang 4 harakat. Kemudian jumpa dengan hamzah bari atas a. Lepas hamzah bari atas a, jumpa pula dengan huruf nun yang matinya, nampak tak? Nunnya mati, tak ada tanda. Nun mati, tak ada tanda. Macam mana kita tahu dia mati? Sebab dia tak ada tanda apa-apa, kosong. Maknanya dia mati. Mati tak ada batu nisan. Ya. Mati dia kubur, dia tak batu nisan. So kita nak buat apa tuan-tuan? Jadi sekian kalinya lagi dengan tanpa rasa jemu dan bosannya saya menyebutkan semua ni, insya-Allah. Mana-mana huruf Al-Quran yang mati tidak ada tanda macam ni, mana-mana huruf Al-Quran yang matinya tidak ada tanda macam ni, kita tak nak ataupun kita jangan sebut huruf tersebut. Boleh? Sekejap, bela sekejap. Nampak dia bela pula. Okey. Tak maaf tuan-tuan. Kerana dia bela sekejap. Okey, seterusnya. Apa tadi? Okey, mana-mana huruf Al-Quran yang mati tidak ada tanda, so kita tak nak sebutkan dia. Macam huruf ni, nun ni kita tak nak sebutkan dia. Kita tak nak sebutkan dia. Kita sepatutnya bunyi dia an, tapi kita nak singkirkan bunyi nunnya di sana. So kat sini kita nak singkirkan move on ataupun singkirkan ganti bunyi nun ni. Di sini kita singkirkan bunyi nun dan kita gantikan bunyi nun tadi tu dengan bunyi hidung ataupun bunyi dengung. Kita gantikan. Sepatutnya hamzah bari atas a jumpa dengan nun bunyi an, betul tak? Tapi kita tak nak bunyi an, kita gantikan nun tadi tu, bunyi nun tu dengan bunyi didung ataupun bunyi dengung. Macam mana? Sekali lagi. Tu bunyi hidung. Bukannya an. Tak betul. Okey. Dah dengung, dah sengau-sengau bunyi dia, pindah terus huruf fa bari atas. Begitu. Jadi bunyi di sini fa. Begitu tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Seterusnya jumpa dengan huruf qaf pula. Ya. Jumpa dengan huruf qaf pula. Qafnya macam mana pula kali ni? Nampak qafnya? Jumpa dengan huruf qaf, tapi kali ini qaf dia mati ada tanda. Nampak? Mati ada tanda. Tadi sini nun mati tak ada tanda. Nun mati tak ada tanda. Jadi sini qaf mati ada tanda. So nak baca macam mana tuan-tuan? Sekian kalinya lagi. Ya, sekian kalinya lagi dengan tanpa rasa bosan dan boringnya saya sebutkan. Mana-mana huruf Al-Quran yang matinya ada tanda, ya, yang matinya ada tanda. Yang matinya ada tanda macam ni huruf qaf, kita perlu jelaskan sebutan huruf tersebut. Okey, nak jelaskan huruf qaf macam mana? Huruf qaf dia adalah huruf yang special yang mana apabila kita sebutkan dia ada bunyi lantunan dia. Macam mana bunyi lantunan dia? Lantunan qaf sini bunyi dia qa. Macam tu. Qa. Cuba. Qa. Begitu tuan-tuan. Jadi fa pada atas fa gabungkan dengan huruf qaf mati ada tanda, bunyi dia qa. Bunyi dia faqa. 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 Begitu. Faqa. Begitu tuan-tuan dan puan. Boleh? Okey. Faqa tak pada depan tu munculkan mulut jumpa dengan huruf mim mati. Jumpa dengan huruf mim mati. Mim mati macam mana kat sini? Mim mati macam mana? Mim mati yang tak ada tanda. Nampak? Mim mati yang tak ada tanda. Dia kosong.
Ya. Mim mati yang kosong. Jadi kita berhenti kat sini. Belum berhenti. Kita teruskan lagi. Ya. Okey, mim mati kosong. Mim mati kosong. So macam mana? Mana-mana huruf Al-Quran yang mati tak ada tanda, kita tak nak sebutkan bunyi dia. So kat sini kita tak nak sebut huruf mim ni. Kita singkirkan bunyi mim ni. Singkir di sini nak ganti ataupun nak move on. Kat sini. Dia dah mati dah. So kematian dia tu kita nak ganti ke kita nak move on pergi ke huruf yang lain. Di sini. Di sini dia dah mati kan, kita dah mati kan? Dia dah mati, so kita jangan gantikan dia, kita move on terus pergi ke huruf yang seterusnya, iaitu huruf mim juga. Nampak? Huruf mim juga. Jadi bunyi dia anfaqatum. Dia terus tum, ni tak payah sebut. Tummi. Begitu tuan-tuan. Move on. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Kita move on terus. Ya, move on terus. Jangan tunggu. Okey, terus. Mim baris bawah mi. Okey, mim baris bawah mi. Seterusnya, mim baris bawah mi jumpa dengan huruf nun mati tak ada tanda lagi. Tak ada tanda lagi. Ya. Sekali lagi tuan-tuan. Saya bersin pula. Nun mati tak ada tanda. So kita nak baca tak bunyi dia, nak sebut tak bunyi nun, tak payah sebut. Sebab huruf mati yang tak ada tanda dalam Quran, kita tak nak sebutkan huruf tersebut. So kat sini kita tak sebut nun, nak ganti, kita singkirkan bunyi nun ni, nak gantikan bunyi nun ni, ataupun kita nak move on pergi huruf seterusnya. Dekat sini kita move on pergi ke huruf seterusnya, tak payah ganti, singkirkan terus. Benda tak payah ganti. Singkirkan terus, ganti terus move on ke huruf yang seterusnya, iaitu huruf nun juga di sana. Jadi bunyi kat sini minna. Begitu tuan-tuan. Minna, terus pergi, move on, tinggalkan dia, benda dah mati kan. Tinggalkan terus, move on ya. Insya-Allah. Minna, nun baris atas na, fa baris atas fa, qaf baris atas qaf. Tiga-tiga ni huruf ni baris atas dia ada unsur-unsur buka mulut sikit. Nafaqa. Buka mulut sikit. Okey, seterusnya nafaqa jumpa dengan tanwin baris di bawah. Nampak tak tanwin dia? Tanwin dia selari. Nampak ya? Tanwin dia selari. Kenapa selari? Tengok garis dia sama. Garis dia sama. Tak ada yang nak tergelincir, dia selari. Kembar seiras ni kembar seiras. Jadi bila jumpa tanwin selari macam ni, kita bacakan bunyi tanwin dia dengan jelas. Jadi kalau huruf ta baris 2 di bawah, bunyi dia apa? Bunyi dia tin. Jelas, tin. Jangan singkirkan bunyi dia, bunyi dengan jelas. Tin. Kemudian hamzah baris atas a, kita jumpa dengan hamzah baris atas a. Kemudian waw mati ada tanda. So kita kena jelaskan sebutan waw ni. Macam mana bunyi waw? Waw bunyi dia wu. Waw bunyi dia wu. Jadi hamzah baris atas a, waw mati ada tanda bunyi dia wu. Gabungkan dua-dua bunyi dia apa? Au. Sekali lagi. Au. Begitu. Laju sikit. Au. Begitu bunyi dia. Jangan au. Au tak nak. Au. Okey. Kemudian nun baris atas na. Buka mulut, zal baris di atas za. Hujung lidah keluarkan sedikit saja. Ni huruf zal ni, hujung lidah dikeluarkan sedikit saja dan buka mulut. Za. Na, za. Jumpa dengan huruf ra, mati ada tanda. Kita perlu jelaskan huruf ra nya macam mana. Getarkan lidah. Apa itu? Bunyi dia jadi zal baris atas za, ra mati ada tanda, bunyi dia gabungkan bunyi dia jadi zar. Begitu. Nazar. Macam tu. Okey. Kemudian ta baris depan tu munculkan mulut. Begitu berhenti dekat sini, mim rapatkan dua bibir, tum rapat-rapat. Tum, selesai masalah. Kita berhenti situ dulu. Boleh tuan-tuan? Yang baru masuk join sama-sama. Jangan lupa terus tekan button share, insya-Allah. Kita share lagi, ajak lagi share sebanyaknya kepada rakan-rakan kita, sahabat kita, untuk mengambil manfaat Al-Quran pada tengah hari ini bersama dengan saya, insya-Allah. Okey, jom kita baca semula daripada depan. Okey. Jom kita baca sama sekali lagi. 1, 2, mula. Wa ma anfaqtum min
nafaqatin aw nadhartum. Begitu. Kita ulang balik dan sambung. Kita ambil balik sini. Kemudian kita sambung ya. Aw nadhartum. Aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Nah, bawah sini ya'lamu. Begitu. Okey, sekali lagi kita tengok satu-satu daripada atas. Okey, sini tadi kita dah baca au nazartum. Okey, tengok dekat sini tum. Kita sambung daripada sini, tengok bedah satu-satu. Tum mim mati tak ada tanda. So kita tak nak bunyikan dia. Ingat lagi tuan-tuan, mana-mana huruf Al-Quran yang matinya tidak ada tanda, jangan disebutkannya hurufnya. Jadi kita tak nak sebut huruf mim, so dah buat apa? Kita move on tuan-tuan. Kita move on sini. Jangan sebut dia, singkirkan bunyi mim. Move on ke mim yang ada baris. Ni benda dah mati kan? Dah mati. So kita pergi move on. Yang hidup. Mim ada baris. Dia hidup. Kita pergi terus ke dia. Jadi bunyi dia. Tummi. Tummi. Begitu. Okey. Kemudian. Tummi. Mim bari bawah mi. Jumpa dengan huruf nun. Sekali lagi. Nunnya mati tak ada tanda. Nampak? Nun mati tapi dia tak ada tanda. So nak buat apa? Tak nak sebut huruf nun ni. Nak habis tak nak sebut, nak ganti ke, nak move on ke huruf seterusnya. Di sini. Di sini kita move on ke huruf yang seterusnya. Tak payah sebut ni, mi terus sebut huruf na sini. Jadi bunyi dia minna. Begitu tuan-tuan. Jangan baca dua kali nun. Minna. Tu jadi dua nun. Tak nak. Minna. Begitu bunyi dia sebenarnya, insya-Allah. Okey, kemudian huruf nun berbaris di atas. Huruf nun berbaris di atas na. Jumpa dengan huruf zal mati ada tanda. So kita nak jelaskan huruf zalnya. Sebab huruf zalnya mati ada tanda. Jadi kita nak jelaskan sebutan huruf zalnya macam mana. Hujung lidah keluarkan sedikit saja. Okey, cuba gabungkan. Jadi bunyi dia hujung lidah keluarkan sedikit. Jadi bunyi dia kat sini. Nun baris atas na. Zal mati ada tanda. Zal mati ada tanda, keluarkan hujung lidah sedikit. Jadi bunyi dia nal. Begitu. Masa sebut huruf zal ni, hujung lidah kita keluar sikit. Jangan nazar. Nazar tak mau. Nazar. Tak nak. Naz. Begitu tuan-tuan. Ya. Kemudian min naz jumpa dengan huruf ra yang ada dua tanwin di bawah. Kembar tidak seiras. Tanwin kembar tak seiras. Sebab apa? Atasnya lain, bawah dia lain. Tak sama. Dia tak selari. So nak baca macam mana? Okay, ra tanwin baris dua di bawah sepatutnya bunyi rin. Tapi disebabkan ada dua tanwin yang tak selari macam ni, so kita tinggalkan satu baris tanwin tu, duduk dengan ra. Jadi ra tu akan jadi bunyi baris bawah saja, iaitu ri. Begitu. Okey. Kemudian satu lagi baris nak buat apa? Satu baris lagi kita jadikan dia transport ataupun tunggangan. Kan? Transport ataupun tunggangan. Siapa nak naik? Ni ra baris bawah tadi tu naik dekat dia jadi tunggangan dan pergi ke rumah Fa. Sepanjang dia nak pergi rumah Fa tu, motor dia tu bunyi exhaust dia bunyi sengau. Bunyi exhaust motor dia tu sengau. Jadi bunyi dia rin fa. Begitu nampak. Sekali lagi. Rin fa. Begitu. Janganlah buat bunyi motor betul-betul. Janganlah buat rin fa. Jangan baca itu. Itu perumpamaan saja saya menyebutkan. Saya kata apa? Bunyi tu bunyi motor, bunyi exhaust dia bunyi sengau. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nanti boleh baca ri lepas tu sengau pergi huruf fa. Macam tu nak mudahkan tuan-tuan. Tapi janganlah buat main pula. Jangan buat main pula bunyi-bunyi motor pula. Jangan. Okey. Jadi bunyi dia nazrin fa. Okey. Kemudian huruf fa berbaris di atas fa. Jumpa dengan alif, tapi alifnya telah dirampas rumahnya dengan hamzah di bawah ni. Hamzahnya telah dirampas. Hamzah telah merampas rumah alif. Jadi hamzahnya ada baris bawah. Jadi bunyi dia fa'i. Jangan baca panjang fa'i, tak mau. Fa'i. Nun baris di atas tapi nunnya ada sabdu. Nampak?
Jadi nak pergi rumah na, dia kena ikut laluan jauh ataupun laluan jalan kampung. Kena ambil angin dulu, makan angin dulu. Tak payah, dia tak boleh rushing. Nak pergi rumah na tak boleh rushing, cepat tak payah, relax aja. Lalu jalan kampung. Jadi dia lambat sikit sampai. Macam mana? Tengok pensil saya buat ni. Fa inna begitu. Cukuplah jalan kampung tu lincongan je. Janganlah jalan kampung dia jauh-jauh ya. Jangan jalan kampung dia. Fa inna baru sampai. Jangan macam tu pula. Itu istilah saja insya-Allah ya. Macam jalan kampung. Maksudnya nak bagi tu situ lambat sampai. Nak pergi rumah yang ada sabdu lambat sampai. Begitu. Kemudian jumpa dengan kalimah ataupun lafzul jalalah Allah, so masuk terus nallah. Hamzah wasal jadi jambatan saja. Nallah. Okey, seterusnya bawah. Okey, bawah. Ya baris di atas ya, nampak? Okay, ya baris di atas ya. Jumpa dengan ain mati. Ainnya mati ada tanda. So kita kena jelaskan. So ain mati ada tanda. Ada tanda nak jelas macam mana? Bunyi dia macam mana? Jadi ya baris atas ya. Ain mati ada tanda bunyi ya. Cuba sama. Ya. Sekali lagi. Ya. Itu lambat-lambat. Kita kena baca laju sikit. Okey, cuba. Ya. 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 Begitu. Bukannya ya. Ya. Bunyi tu. Bukan dia sesengau je bunyi. Ya. Ya. Bukan. Ya. Bunyi dekat tekak. Ain. Okey. Kemudian lam baris atas la. Buka mulut. Mim baris depan mu. Munculkan mulut. Berhenti dekat sini. Kita bunuh baris depan ini. Tinggalkan jasad ha je. Ha ketawa ni. Jadi kat ujung ni bunyi ha ketawa. Lamuh. Dia bunyi tu. Lamuh. Begitu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Boleh ke boleh? Kalau boleh, terus sharekan. Panggil kawan-kawan kita yang baru masuk. InsyaAllah boleh kita baca sama-sama. Perlahan tuan-tuan. Jangan takut, jangan risau. Semua orang boleh mengaji. Semua orang boleh pandai mengaji. Jangan takut. Ya. Okey, jom. Kita baca daripada atas semula. Sama-sama. 1, 2, mula. Au nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu. Begitu. Jangan panjang lamuhnya. Ya'lamu. Jangan ya'lamu. Tak nak. Kita asal ujung je panjang. Asal panjang je ujung. Asal ujung je panjang. Selalu macam tu. So tak nak tak nak panjang. Kalau panjang, tak panjang, tak panjang. Okey. Terus ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Okey, sekali lagi kita tengok satu-satu tuan-tuan, jangan takut. Baik, yang pertama, wa baris atas, mim baris atas. Ini kat atas pun kita dah jumpa tadi. Kita jumpa lagi. Macam mana? Buka mulut. Wa ma. Begitu. Jumpa dengan alif, 2 harakat, 1 ayunan. Kali ni alif tak datang dengan ombak. Dia datang sorang-sorang je. Jadi bila dia datang sorang-sorang, dia kedua harakat je. Wa ma. Atau 1 ayunan. Wa ma. Begitu tuan-tuan. Muka surat 46, Puan Jamaliah, muka surat 46. Terus buka muka surat 46 ya. Kemudian huruf lam baris bawah li, jumpa dengan lam juga. Tuan-tuan tengok ya. Sini dia ada 2 lam sebenarnya. Saya tunjuk. 1 lam, 2 lam. Macam mana tahu 2 lam? Bentuk dia sama. Ni. Sebab huruf lam, kenapa bukan huruf alif? Sebab kalau huruf alif dia tak akan boleh bersambung, tuan. Jadi tengok betul-betul ya. Kalau huruf alif dia tak akan boleh bersambung. Jadi dia bersambung ni. Jadi kalau bersambung itu adalah huruf lam. Cumanya lam yang pertama baris bawah li. Lam yang kedua mati tapi tak ada tanda. Nampak tak? Mati dia kosong, tak ada tanda. So mana-mana huruf Al-Quran yang matinya tak ada tanda, kita nak buat apa? Jangan sebutkan. Jangan sebutkan huruf tersebut. So lam ni nak sebut tak? Tak payah. Sepatut kalau 2 lam ni bunyi dia lil, tapi lam tak nak sebut. Nak sebut apa? Singkirkan bunyi lam, move on terus pergi ke huruf dha. Singkirkan lam, kita move on terus pergi ke peserta yang seterusnya, iaitu peserta huruf dha. Ya? Jadi bunyi dia terus pergi. Lil dha. Begitu. Huruf dha, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Ya, huruf dha, hujung lidah dikeluarkan sedikit dan mulut kita macam memuncung sikit. Mulut kita muncung sikit. Allah.
Hujung lidah keluar dan muncung sikit. Allah. Begitu. Boleh buat teman? Gitu ya. Huruf dha bukannya simpan lidah. Selalu kita buat simpan lidah. Betul tak? Tak nak. Lepas ni huruf dha jangan simpan lidah. Keluarkan hujung lidah. Muncung sikit, keluarkan hujung lidah. Allah. Macam tu. Bunyi dia lembut sikit. Bukannya zo. Tak ada. Ya. Lil dha, alif kecil, kedua harakat. Alif kecil, dua harakat atau satu ayunan. Lil dha. Satu ayunan. Lam bari di bawah li. Lam bari di bawah li. Mi bari di bawah mi. Sengih mulut kita. Sengih mulut kita. Li mi. Sengih. Li mi. Sengih. Mi jumpa dengan ya. Dua harakat atau satu ayunan. Li mi. Li mi. Begitu. Li mi. Satu ayunan ataupun dua. Dua harakat. Kemudian nun bari atas nang. Mim bari di bawah ke mi. Jumpa dengan huruf nun. Matinya. Nunnya mati tapi ada batu nisan. Nunnya mati tapi ada tanda. So nak buat apa? Sebutkan huruf tersebut. Sebab dia matinya ada tanda. So kita jelaskan sebutan nunnya. Macam mana? Hujung lidah letak langit-langit ke atas. Tu bunyi nun. Jadi mim bari bawah mi. Dicampur dengan nun mati ada tanda. Bunyinya min. Min. Jelaskan? Min. Begitu tuan-tuan. Min tash and go. Pergi ke hamzah pada atas a, jumpa dengan nun mati tapi tak ada tanda pula kali ni. Nun mati tak ada tanda. So nak buat apa? Singkirkan bunyi nun tersebut. Sebab nunnya mati tak ada tanda, so kita singkirkan bunyi nun tersebut. So singkir nak ganti atau singkir nak move on, kita singkir dan gantikan dengan bunyi nun kita tak nak sebut, kita gantikan dengan bunyi hidung kita. Ya. Kita gantikan dengan kita gantikan dengan bunyi hidung ataupun bunyi sengau. Macam mana? Sepatut bunyi an. So kita tak nak bunyi an, kita nak bunyi sengau. Itu sengau. Itu sengau. Ya. Sengau, dah sengau, terus pergi rumah sod pada atas. Tuan-tuan tengok sod ni. Ada garis panjang kan, baris atas sepanjang gitu. Tuan-tuan, baris panjang untuk urut sod ni tak ada kena mengena dengan baca kita. Boleh ya? Tak ada kena mengena. Habis ustaz kenapa tulis panjang? Sebab dia nak tulis panjang. Nak buat macam mana? Sebab tulisan khot dia nak buat tulisan khot macam tu. Dia tulis panjang lah. Tapi dia tak ada kena mengena. Bukannya panjang ni bermaksud kena panjang ni baca macam tu. Sor. Sampai situ. Bukan macam itu tuan-tuan ya. Tak ada kena mengena. Okey. Jadi so macam biasa. So pada atas so. Jumpa dengan alif. Alif ni. Jadi dekat hujung ni. Alif ni kita boleh baca 2 harakat boleh. 4 harakat boleh. 6 harakat boleh. 1 ayunan boleh. 2 ayunan boleh. 3 ayunan boleh. Ansar. Last sekali huruf ro. Getarkan lidah kita. Alhamdulillah. Okey, jom. Kita ulang balik. Daripada. Kita ulang daripada sini ya. Okay, sama-sama aja. 1, 2, mula. Wa ma lil-zalimina min ansar. Tu ada bunyi roh. Belakang dia. Okey. Okey, terus sambung. Kita sambung lagi teman-teman. Insya-Allah. Boleh sambung lagi. Kita sambung lagi. Kita sambung seterusnya. Ayat 271. In tubadu sadaqati fa ni'mahi. Okey, sekali lagi. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, hamzah berbaris di bawah i, sengih mulut kita. Hamzah baris di bawah i, sengih mulut kita. Jumpa dengan huruf nun mati. Mati nunnya di sini tidak ada tanda. So mati nun di sini tak ada tanda. Kita nak baca apa? Nak baca nun ke tak nak baca dia? Kita tak payah baca nun sebab dia mati tak ada tanda. So kita singkirkan bunyi nun tersebut. So singkir nak letak pengganti ataupun kita nak move on terus ke huruf seterusnya kat sini. Di sini kita singkir dan gantikan. So bunyi nun tu, kita singkirkan bunyi nun tu, kita gantikan dengan bunyi hidung ataupun bunyi dengung. Kemudian terus pergi ke rumah tu. Macam mana? Itu begitu. Itu tu bunyi hidung kan.
Tu dengung. Tu bunyi hidungnya. Itu bunyi hidungnya. Baik, ta bari di hadapan tu, ba mati ada tanda. Ba mati ada tanda. So nak buat apa? Jelaskan sebutan huruf ba. Jadi huruf ba ni di antara huruf-huruf yang special tuan-tuan. Kalau kita beli roti john special, dia letak cheese, dia letak telur atas bawah semua. Kan tu special makan. Ya. Ini special bacaan, special ayat Quran. Apa dia? Hurufnya melantun. Jadi di sini huruf ba ni lantun. Baik, bunyi ba lantun macam mana? Bunyi ba mati lantunnya di sini bunyi dia be. Cuba be. Itu bunyi. Itu je. Be. Lantunan dia be. Okey, jadi ta baris di hadapan tu, ba mati ada tanda bunyi dia be, gabungkan tube. 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 Itu bunyi dia. In tubedu. Dal baris depan du. Ya. Tak apa tuan-tuan, boleh share dulu tuan-tuan. Kalau line teruk boleh share dulu insya-Allah. Nanti kalau line dah okey ke, kita ada masa peluang boleh ulang balik, tengok siaran yang ulang ni balik ya. Okey. Baik, tubedu. Ya. Tubedu jumpa dengan huruf waw. Sepatutnya dia boleh baca panjang kalau kita berhenti. Tapi masalah dia, lepas daripada huruf ni, dia jumpa dengan huruf hamzah wasal. Nampak tak? Ini hamzah wasal. So hamzah wasal ni dia adalah hamzah penyambung ataupun dia adalah menjadi jambatan untuk huruf sebelumnya pergi ke huruf selepasnya, iaitu huruf sad sini. Jadi kat sini perjalanannya jauh tuan-tuan. Perjalanannya jauh. Du nak pergi terus ke rumah sad, perjalanannya jauh. Jadi mereka perlukan apa? Mereka perlukan jambatan yang panjang. Jadi lam pun jadi jambatan, hamzah wasal jadi jambatan, disambung pula. Wawnya pun jadi jambatan, alif yang ada tanda bulat ni pun jadi jambatan. Jadi semua ni jadi jambatan untuk du pergi ke rumah sad di sini. Begitu tuan-tuan. Saya sad di sini. Itu cerita dia. Jadi bunyi dia itu cerita dia. Kan? Jadi bunyi dia tube. Tubedus. Dia terus pergi sini. Tubedus. Dia terus pergi ke huruf sad. So yang lain-lain tu, kalau macam Quran saya ni, huruf-hurufnya berkabur kan, macam warna kelabu, tu maksudnya kita tak payah sebut. Maksudnya kita dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Tu maksud dia. Kalau tu Quran tuan-tuan yang sama warna je, warna hitam semua kan, yang tu kita kena tahulah. Ya. Okey, seterusnya sad baris atas sa, dal baris di atas da, sada. Qaf baris atas qa, pangkal lidah tolak anak tekak dalam qa, ada kecil dua harakat ataupun satu ayunan. Sadang qati, ta baris bawah ti. Okey, seterusnya fa baris di atas fa, nun baris di bawah ni, ain baris di bawah ai. Fa buka mulut, ni sengih, ai sengih. Fa ni ai. Fa buka mulut, ni ai sengih. Fa ni ai. Jadi bila ai ni nak pergi rumah ma, tengok-tengok ma ada sabdu dah kat sana. So nampak apa? Jadi ai kena ambil keputusan untuk mengikut jalan kampung. Ataupun dia tak boleh tergesa-gesa nak pergi ikut jalan highway, nak pergi terus rumah ma. Tak apa, relax dulu. Relax dulu, lalu jalan kampung, relax dulu, tenang-tenang, makan angin dulu, baru sampai rumah ma. Maksudnya apa? Maksud dia kita sampai lambat. Fa ni'imma. Begitu, kita jalan dulu. Jalan dulu, buat lencongan dulu, barulah pergi ke rumah. Mim baris atas ma. Boleh? InsyaAllah. Kemudian mim baris atas ma jumpa dengan alif dua harakat atau satu ayunan. Fa ni'imma. Dua ayunan atau satu ayunan atau dua harakat. Ha baris bawah hi, ya baris di atas ya. Jadi yang hujung sekali ya ni kita padam ataupun kita bunuh baris atas ni, tinggalkan ya saja. Jadi bunyi dia ma hi. Hi tak panjang. Ustaz, kenapa hi tak panjang? Kan ada ya. Sebab apa? Sebab ya dia bukannya memang mati. Ya dia asal dia hidup. Tapi dia mati sebab apa? Dia mati disebabkan kita yang bunuh dia. Jadi hi tak boleh baca panjang. Hi kena baca macam biasa. Kalau ya ni memang datang-datang dah mati, dah ada orang lain bunuh dia awal-awal, barulah hi tu boleh baca panjang dua harakat. Boleh faham tuan-tuan? Boleh? Dia begitu tuan-tuan ya. InsyaAllah kalau jumpa baca Quran tu, macam itulah kaedahnya. Okey, jom kita ulang balik.
Okey, sama-sama. 1, 2, mula. In tubadu sadaqati fa ni'immahi. Begitu tuan-tuan. Okey, sambung. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Berhenti sana. Okey, sekali ulang. Yang pertama, waw berada di atas wa. Macam biasa tuan-tuan, buka mulut wa, jangan muncul sepenuhnya. Hamzah berada di bawah i, sengih mulut. Wa'i. Jumpa dengan nun mati yang tak ada tanda. So kita nak buat apa? Kita tak nak baca dia. Kita nak singkirkan bunyi nun ni. Di sini nun mati yang tak ada tanda ni kita nak singkir dengan menggantikan, ataupun kita nak singkir terus move on ke huruf yang seterusnya. Macam mana? Di sini nun mati yang sini kita move on. Singkirkan terus nun tu. Move on terus ke huruf no. Jangan singkirkan terus. Gantikan. Bukan move on. Gantikan, maafkan saya. Tak perasan. Ingatkan huruf nun tadi. Rupanya huruf ta pula kat sini. Sekali lagi. Nun ni mati, tak ada tanda. So kat sini kita singkirkan bunyi nun dan gantikan dengan bunyi hidung. Gantikan dengan bunyi hidung ataupun bunyi dengung. Jadi bunyinya wa in. Tu bunyi dengung. In. Jangan wa in. Kalau in tak dengung. Kalau in bunyi nun mati tak nak. Kita nak bunyi dengung. Singkirkan bunyi nun, tinggalkan bunyi dengung saja. Wa in tu tabari depan tu, kha mati ada tanda. Kita perlu jelaskan. Kha mati ada jelaskan. Macam nak bunyi kha mati? Kha mati bunyi dia orang berdengkar. Tabari depan tu pergi ke orang berdengkar. Orang berdengkar ni dia tengah sebut, dia tengah muncung mulut pula masa dia berdengkar tu. Masa dia bunyi berdengkar tu, dia tengah muncung mulut. Jadi bunyinya macam ni. Tuh. Jangan tidur tu. Contoh. Bunyi dia begitu. Tuh. Begitu. Bunyi dia. Okey, kemudian fa bari di hadapan fu jumpa dengan waw, 2 harakat ataupun 1 ayunan. Fu. Okey, ha baris di atas ha jumpa dengan alif. Jadi kita baca dengan 2 harakat. Ha ketawa. Ha ketawa. Ha 2 harakat ataupun satu ayunan. Tukhfuha. Begitu. Kemudian waw bari atas wa, ta bari di hadapan tu jumpa dengan hamzah mati kat situ. Hamzah ni walaupun mati, dia berjaya rampas rumah waw. Jadi waw ni tak jadi fungsi, yang berfungsi hamzah ni walaupun dia mati. Jadi bunyi kat sini watu. Cuba sama. Watu. Jangan watu. Tak nak. Ya. Watu. Tak bari depan lagi tu jumpa dengan waw. Kali ni wawnya hidup senang tanpa gangguan hamzah. Jadi dia boleh berfungsi dengan sebaiknya, iaitu 2 harakat. Watu tu. Atau 1 ayunan. Watu tu. Okey, kemudian jumpa dengan ha simpul ataupun ha ketawa. Bari atas ha jumpa dengan hamzah, jumpa dengan alif. Dan alif itu disambung dengan hamzah wasal di sana. Jadi hamzah wasal, bila huruf alif ni atau huruf mat ni dia jumpa dengan hamzah wasal, automatik dia tak berfungsi tuan-tuan. Dia akan jadi tak berfungsi. So kita sepatutnya ha bari atas kalau jumpa alif 2 harakat, betul? Tapi sebab dia dah bersambung dengan dia berjumpa dengan hamzah wasal selepasnya, so dia tak jadi berfungsi. Tak jadi berfungsi. Dia akan minta tolong ni untuk jadi jambatan sama. Untuk bantu dia jadi jambatan. Sebab panjang. Tak sampai. Ha nak pergi rumah lam. Ha ni nak pergi rumah lam. Lam ni mati dah. So dia nak pergi dah rumah lam ni. Nak berziarah. Nak berziarah rumah lam. Sungainya besar. Jadi hamzah wasal ni tak cukup lah. Dia pendek je. Jadi dia minta tolong alif ni. So alif ni pun jadi jambatan sama. Jadi ha pergi rumah lam. Ziarah lam yang mati dengan selamat. Hal bunyinya. Boleh? Ya. Hal. Fa bari depan fu, muncul ke mulut. Fu. Ya. Qaf bari atas qa, pangkal lidah tolak anak tekak dalam. Qa. Buka mulut. Fu qa. Ra bari atas ra. Fu qa ra.
Jumpa dengan alif, dia tak datang seorang-seorang, dia bawa kawan dia iaitu ombak. Ombak apa? Ombak 4 harakat ataupun 2 ayunan. Kita berhenti di sini. Hamzah ni bunuh baris, tinggalkan bunyi hamzah iaitu bunyi begitu. Jadi bunyi di sini fuqara ataupun 2 ayunan. Fuqara. Berhenti begitu. Okey. Boleh tuan-tuan? Jom kita ulang sama-sama sekali lagi. Yang baru join, yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan wa alaikum salam tuan-tuan yang memberikan salam. InsyaAllah kita sama-sama dalam pengajian kita dalam surah Al-Baqarah ayat 271 muka 46. Ya. Okey, kita ulang semula. 1, 2, mula. Wa in tukhfuha wa tuhal fuqara. Begitu, berhenti. Okay, sambung. Fahuwa khairul lakum. Begitu. Okey, kita tengok sama. Fahuwa ni. Yang pertama, fa berbaris di atas, bunyinya adalah fa. Fa, bibir bawah, sentuh bawah gigi atas. Fa, begitu. Jumpa dengan kuih ni. Kuihnya tersimpul atas, tersimpul bawah, huruf ha. Ha ketawa, baris depan hu, muncungkan mulut. Fa, hu. Jumpa dengan waw pula baris atas, wa, buka mulut balik. Fa buka mulut, hu muncung, wa buka mulut. Fa, hu, wa. Ya. Fa, hu, wa. Ya. Fa, huwa. Jumpa dengan kha baris di atas, kha. Dah fahuwa jumpa dengan berdengkor. Bunyi berdengkor. Kha baris atas, kha. Begitu. Nak pandai bunyi kha ni, dengkor banyak-banyak. Berdengkor banyak-banyak. Berdengkor, kalau baris atas, buka mulut. Kha. Macam tu. Kha. Gitu bunyi dia. Ya. Okey, baik. Jadi kha baris atas, kha. Jumpa dengan huruf yang mati yang ada tanda. Jadi huruf yang mati ada tanda, kita perlu jelaskan sebutan hurufnya. Macam mana huruf yang mati ada tanda bunyi dia? Bunyinya i. Yang mati ada tanda bunyi dia i. Bunyi dia i. Jadi kha baris atas kha, yang mati ada tanda bunyi i, gabungkan bunyi dia khai. Sekali. Khai. Begitu tuan-tuan. Lajukan sikit. Khai. Begitu. Jangan khai tak nak. Khai. Begitu. Ya. Ra baris, nampak tak? Ra baris depan, tapi baris depan dia kita panggil dia tanwin 99. Okay. Kita panggil dia tanwin 99. Nampak? So nak baca macam mana? Mudah tuan-tuan. Nampak? Tengok. Ni tanwin 99 kan? Satu waw ni, 19 ni, 9 yang pertama ni, kita tinggalkan dia duduk diam-diam dengan huruf ra. Jadi ra tu akan jadi bunyi ru sahaja. Satu lagi buat apa? Satu lagi kita jadikan tunggangan. Tunggangan. Jadikan transport. Untuk apa? Untuk ru tunggang dia. Ru, ra baris depan ru, tunggang baris depan yang satu lagi. Pergi ke mana? Pergi ke rumah lam dengan selamat. Jadi bunyi dia rulla. Rulla. Kali ni transport dia bunyi exhaust apa? Kali ni transport dia, exhaust dia tak bunyi sengau, bunyi biasa je, normal. Khairullah. Bunyi normal. Tak ada bunyi sengau. Exhaust dia tak bunyi sengau. Kalau bunyi sengau, khairun. Tak ada. Exhaust dia kali ni standard. Ya, dia tak bawa pergi kedai. Dia standard je. Baru beli kereta dia. Baru beli motor dia. Jadi bunyi dia khairullah. Begitu tuan-tuan. Jadi lam baris atas la, jumpa dengan rokaf baris depan ku, muncungkan mulut. Laku, mim mati ada tanda, jelaskan dia, rapatkan bibir. Lakum. Rapat-rapat. Lakum. Rapat bibir terus. Selesai kat situ. Okey, sekali lagi. Okey, daripada sini. 1, 2, mula. Fahuwa khairul lakum. Berhenti. Okey, terus tuan-tuan. Kita habiskan insya-Allah ayat ni. Boleh ya? Boleh ya? Sikit lagi tuan-tuan. Okey, seterusnya. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Berhenti sana. Okey, tengok satu-satu.
Yang pertama, wa bari atas wa, macam biasa umpan kita selalu praktis. Wa buka mulut. Ya bari depan yu, muncungkan mulut. Wa yu, ka bari atas ka, buka balik. Buka mulut, muncung mulut, buka mulut. Wa yu ka. Wa yu ka. Jadi kan nak pergi rumah fa, nampak daripada kejauhan fa itu ada sabdu. Jadi kaf mesti kena peka ataupun alert. Alert apa? Sebab dia nak pergi rumah yang ada sabdu. So dia kena alert, tak boleh lalu highway. Tak boleh ikut shortcut, kena ikut long cut. Kena ikut jalan kampung. Supaya apa? Supaya lambat sampai. Jadi bunyi dia yukafi. Lalu jalan kampung. Tengok. Yukafi. Kampung. Kafa. Kalau lalu highway, kafi tak jadi cepat sangat sampai. Ya. Sebab apa? Sebab fa ni tak nak kaf ni datang rumah dia awal-awal. Dia suruh datang lambat-lambat je. Okey, kafi. Ra di depan ru, getarkan lidahnya, muncung. Ru. Begitu. Ru. Itu contohnya. Tapi janganlah buat sampai ru. Ada getar sikit sudahlah, cukup dah tu. Wa kafiru. Ain bagi atas bunyi dalam halkum kita, bukan bunyi dalam mulut. Kalau bunyi dalam mulut, bunyi dia itu bunyi tak nak. Bunyi halkum. Tekan. Begitu. Boleh? Jumpa pula dengan huruf nun mati yang tak ada tanda. Nampak? Nun mati tak ada tanda. Jadi mana-mana huruf Al-Quran yang matinya tak ada tanda, kita tak nak sebutkan hurufnya. Jadi nun ni kita nak sebut tak? Tak nak. Kita singkirkan bunyi nun di sini. Nak gantikan dan move on, kita gantikan. Kita singkirkan bunyi nun, kita gantikan dengan bunyi hidung ataupun bunyi dengung. Macam mana? Atau bunyi hidung. Jangan bunyi an. Kalau an, bunyi nun. Tak mau. Bunyi dengung. Ya. Dah dengung, dah bunyi hidung, terus pindah ke rumah kaf yang baris depan ni. Bunyinya ku. Jumpa pula dengan huruf mim mati yang tak ada tanda. So nak baca tak? Huruf mim mati tak ada tanda. Tak nak, tak payah baca. Kita singkirkan bunyi dia. Siapa suruh mati tak berkata orang? Kan? So kita tak payah buat tahlil kat dia. Singkirkan terus. Singkirkan terus. Pergi ke mana? Pergi ke rumah yang hidup lagi ni. Pergi rumah hidup. Iaitu rumah mi. Jadi bunyinya kummi. Dia jadi satu mim ni tuan-tuan. Kummi. Begitu. Kemudian mim bagi bawah mi. Jumpa dengan nun mati yang tak ada tanda. Satu lagi. Dah tadi mim. Tadi mim mati tak ada tanda. Mati tak beritahu orang. Kali ni nun pula mati, sibuk pun tak beritahu orang juga. So kita nak baca tak? Tak payah baca. Ya. Tak payah baca bunyi nunnya. Kita singkirkan bunyi nun di sini. So singkir nak ada ganti tak? Yes, sini kita singkir dan gantikan dengan bunyi hidung juga ataupun bunyi dengung. Macam mana? Min. Begitu. Bukannya min, tak nak. Min sa. Sin bagi atas sa. 3 mangkuk tak ada titik adalah huruf sin. Nampak ni? 3 mangkuk. 1, 2, 3. 3 mangkuk tak ada titik huruf sin. Ustaz ni bagi atasnya panjang. Pedulikanlah dia panjang ke pendek ke sama je. Tuan jangan ambil kisah lah. Itu pasal benda tu. Apa? Dia punya ni. Ini tulisan aja. Tetap bunyinya sa. Okey, jadi sa nak pergi ke rumah ya, dia tengok daripada jauh ya tu, alamak ada sabdu pula ya tu kan. Jadi sa ni jadi sa ni kena alert, kena peka. Nampak aja ada sabdu, dia kena lalu jalan jauh. Jangan sekali-kali dia lalu highway. Lalu highway cepat sampai, nanti ya ni halau balik. Ya ni dia tak suka orang datang rumah dia awal-awal. Dia suka datang lambat. Jadi lambat sampai. Begitu sekali. Gitu. Yang bagi bawah yi. Hamzah bagi atas a. Ni a buka mulut. A nya kat sini menumpang rumah orang. A ni menumpang rumah orang. Dia menumpang rumah ya, menumpang rumah alif. Teruk betul hamzah ni. Kenakai benar dia ni. Ya, menumpang rumah orang. Jumpa dengan alif 2 harakat. Hamzahnya baca 2 harakat atau 1 ayunan. Satu ayunan ya. Ta bari bawah ti, sengih mulut, kaf bari depan ku, muncungkan mulut, berhenti di sini mim mati, rapatkan bibir sahaja. Cukup rapat bibir selesai. Ya, rapatkan bibir. Kum, dah selesai. Jangan lama-lama kum, tak payah. Kum sudah. Okey, jom sekali lagi kita ulang balik. 1 2 mula. Wa yukaffiru ankum min
sayyiatikum. Berhenti di sana. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan Okey, terus. Bawah ni insyaAllah yang terakhir. Potongan ayat terakhir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Begitu. Okey, sekali kita tengok sama. Yang pertama sekali, waw baris atas wa jumpa dengan lafaz jalalah Allah. Jadi sini ingat, waw baris atas wa kita buka mulut. Wa. Jadi digabungkan dua ni bunyinya wallah. Bukannya wallah. Kalau wallah, waw tu dia jadi muncung mulut. Tu tak nak. Buka mulut. Wa. Wallah. Wallahu. Begitu. Biasakan mana? Biasakan. Ramai orang baca wa. Qul huwallah. Qul huwallah. Kan? Jadi tuan-tuan, hari Sabtu Ahad ni ada bengkel kan? 3 kul tuan-tuan. InsyaAllah. Mana yang free boleh join. Yang mana free boleh join klik button. Klik apa nama? Pin komen kat bawah tu. Untuk join program kita pada Sabtu Ahad ni. Tu penting tu. Tak nak baca Qul huwallah. Salah tu. Dia patut wa. Qul huwa Allah, sama macam ni. Wallahu, bukannya wallah. Gitu. Nak lebih lanjut, insya-Allah boleh join bengkel kita Sabtu Ahad ni insya-Allah untuk lebih lanjut lagi. Okey, terus wallahu ba bari bawah bi sengih mulut, mim bari atas ma buka mulut. Sengih buka, Bi ma satu ayunan dua harakat. Bima tu satu ayunan. Ta bari atas ta jumpa dengan ain mad tanda mati bunyi dia ain ada tanda mati bunyi dia ta bari atas ta ain mati gabungkan ta. Ikut sama-sama saya. Ta sekali lagi. Ta sekali lagi. Ta begitu. Lajukan. Ta begitu. Okey. Mana yang nak join program 3 kul tu tuan-tuan tekan kat komen bawah sekali tu ada kita dah pin komen tu, tekan kat situ ada link, tekan link situ, insya-Allah nanti ada ustaz yang akan balas mesej tuan-tuan. Di situ okey. Ta mim bari atam ma buka mulut, ma kemam dan muka, lam kembali lam bari depan, lu jumpa dengan waw dua harakat ataupun satu ayunan. Lu dua harakat ataupun satu ayunan. Lu nun bari atas na buka mulut. Kha bari atas kha, berdengkar buka mulut. Berdengkar buka mulut. Kha. Begitu. Sekali lagi. Kha. Dengkar dulu lepas tu buka mulut. Begitu. Kha. Ba bari bawah bi. Sengih bi. Jumpa dengan huruf ya. Boleh baca kat kita berhenti sini. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Satu ayunan boleh, 2 ayunan boleh, 3 ayunan pun boleh. Jadi khabir. Last sekali huruf ra. B ni kita kan sengih kan? B kan? Sampai sebut huruf ra ni pun kita sengih juga. Bir. Macam tu. Kita getarkan huruf ra tu sengih juga. Macam tu. Jangan muncung mulut. Jangan muncungkan mulutnya. Ada puan komen kat bawah sekali tu. Nampak tak? Ada komen kat bawah tu. Boleh tekan situ. Okey. Jom kita ulang balik. Sekali lagi. 1, 2, mula. Wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita berhenti ayat 271. Okey, jom kita ulang dulu tuan-tuan. Kita ulang dulu, ambil keberkatan dulu, kita ulang sama-sama dulu daripada atas insya-Allah. Sikit-sikit. Okey, jom kita baca sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, jom. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum. Ulang dan sambung. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. Sambung.
وما للظالمين من أنصار. Terus, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Terus, fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berhenti di sini ayat 271. Mana yang baru join tengok-tengok dah habis, boleh share dulu, sempat lagi share. Kemudian nanti boleh tengok siaran ulangannya semula tuan-tuan, insya-Allah boleh ya. Jangan lupa like dan juga page like dan juga follow page kita, iaitu page mudahmengaji.my. Kerana kita ada banyak info-info berkaitan Al-Quran dan juga kita ada banyak program Al-Quran yang kita sediakan setiap hari tuan-tuan dan puan. Baik tuan-tuan, sekali lagi tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan kalau yang berminat nak join program bengkel 3 Kul kita dan juga ada bonus-bonus yang lain nanti pada bengkel tersebut pada hari Sabtu juga Ahad ini, insya-Allah boleh tekan link dekat bawah ni. Dekat komen tu tuan-tuan tu, paling bawah tu ada kita pin komen tu, mudahmengaji.my punya komen tu kan. Boleh tekan link di sana, insya-Allah. Dia ada isi borang dan sebagainya tuan-tuan. Dia tuan-tuan isi sebagainya, insya-Allah. Kalau ada dan juga ada WhatsApp juga tak saya. Boleh WhatsApp ni. Ya boleh WhatsApp juga. Insya-Allah. Nanti akan ada ustaz yang balas lah. Dia balas ya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini. Daripada mula sehingga ke akhirnya, alhamdulillah selesai kita kelas pada hari ini ya. Jadi saya mohon maaf sekali tuan-tuan atas terlepas pandang untuk kelas malam. Sekali lagi saya mohon tuan-tuan. Jadi saya faham ada ramai yang menunggu sebenarnya semalam. Jadi saya minta maaf semalam tak dapat nak lakukan kelas, insya-Allah. Jadi hari ini kita dapat semula bertemu lagi ya. Jadi mohon maaf, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita akan sambung ayat seterusnya pada besok hari, insya-Allah. Kita ada lagi besok ayat 272. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita lagi ya. Baik tuan-tuan puan dan rahmati Allah Subhanahu taala. Jadi ini adalah di antara usaha kita tuan-tuan yang berterusan untuk kita sama-sama nak meraih keberkatan Al-Quran. Kalau yang mudah pandai kita nak raih keberkatan Al-Quran, kita nak join. Mungkin kita dah pandai kan, kita nak join. Yang mungkin masih lagi merangkak-rangkak ke ataupun masih lagi segan-segan baca tu, ini adalah peluang kita tuan-tuan. Kita nak buang keseganan kita tu nak baca Quran, sebab kita baca satu-satu perlahan-lahan. Jadi tuan-tuan boleh ikut ngaji sama-sama dengan saya sekali. Jadi tak ada rasa, kita tak ada rasa tercicir ke dengan kawan lain ke, tak ada. Tak ada rasa tu semua. Kita tak rasa tercicir semua. InsyaAllah kita semua sama tuan-tuan. Kita semua sama nak ambil manfaat Al-Quran. Yang paling penting Allah redha perbuatan kita, Allah bagi keberkatan atas usaha kita itu. Itu yang paling penting. Nak bagi pandai ke tak pandai itu sebenarnya bukanlah usaha kita 100%, tapi kehendak Tuhan ataupun kehendak Allah SWT itu sendiri ya. Baik, jadi teman-teman cukup sekali itu saja. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi yang share. Terima kasih banyak yang sudi menemani saya daripada mula sampai akhirnya. Terima kasih banyak-banyak yang share banyak-banyak pun. Terima kasih yang tengok sama-sama dengan kawan lagi kat pejabat tu. Mungkin tengah makan ke, tengok ngaji sama-sama. Terima kasih juga banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat Al-Quran bersama ya. Jadi cukup sekadar itu saja. Jom kita tangguhkan dulu kelas kita pada tengah hari ini dengan bacaan doa. Jom tanda tengah sama-sama kita baca doa khatam Quran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, Engkau kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi yang baik semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah kurang itu semua datang daripada lemah saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada sesi kita basuh Al-Baqarah pada besok hari jam 12 tengah hari. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.